Sila like, share, subscribe dan tekan loceng untuk mendapat makluman segera program-program akan datang. Terima kasih di atas sokongan anda. Terlebih dahulu, terima kasih kepada saudara Fahmi Fazil kerana sudi bersama dengan saya di Oh My Politik Unite TV. Fahmi Fazil adalah calon Pakatan Harapan untuk kerusi Parlimen P121 Lembah Pantai. Terima kasih Fahmi sekali lagi ya. Terima kasih. Jadi, saudara Fahmi, gelanggang secara rasminya telah pun dibuka. Saya sebenarnya tertarik dengan naratif setiap kali datangnya PRU, isu wakil rakyat jarang muncul, tenggelam timbul di kawasan masing-masing akan selalu dibangkitkan ya, ataupun hanya akan timbul bila menjelang PRU. Tetapi ianya amat berbeza di Parlimen Lembah Pantai. I personally have bumped into you many times in Lembah Pantai itself, especially at Bangsa Village Shopping Mall. I'm very sure one of your favorite shopping locations. Yeah. Jadi, Fahmi, this issue is considered non-existent here in Lembah Pantai. Ahli parlimennya tidak MIA. Dia sebenarnya idea wakil rakyat dalam konteks Malaysia, dia adalah orang yang sentiasa berada di sisi rakyat, bukan hanya sekadar mewakili suara ke parlimen, ke Dewan Undangan Negeri, tapi benar-benar bersama ya, dengan rakyat. Harapan rakyat ialah masalah yang mereka hadapi dapat diselesaikan dan there and then. Dan ini seringkali menimbulkan persoalan tentang isu dasar, isu pelaksanaan dasar dan kekangan ataupun jurang yang wujud antara idea dan execution. Yeah. Bagi wakil rakyat yang sentiasa berada di lapangan, saya sangat bernasib baik sebab parlimen di Kuala Lumpur, saya berumah tangga dan ada tinggal di Lebah Kelang, dan kawasan pun di kawasan yang sama. Yeah. Jadi tak terlalu sukar untuk saya bersama dalam komuniti lah. Untuk kawan-kawan yang mungkin dari kawasan pedalaman, dari kawasan negeri-negeri yang jauh daripada Kuala Lumpur, jauh daripada kawasan parlimen, maka yang kita lihat memang kadang-kadang sukar untuk mereka berada di parlimen dan masa yang sama selesaikan masalah rakyat. Tapi memang ini satu perkara yang selalu menjadi bukan mitos tapi perkara yang diulang oleh orang yang mengkritik ahli-ahli politik, sebab mereka merasakan hanya bila tiba musim pilihan raya mereka nak ahli-ahli politik nak muncul. Yes and no. Ada yang sentiasa dalam komuniti, ada yang mungkin baru masuk, ada yang betul-betul tenggelam timbul lah. Ada. Itu kita tak boleh nafikan. Tapi bagi saya, of course, saya I'm always here kan? Jadi tak menjadi isu. So sama ada perkara itu menjadi faktor kepada pengundi ataupun tak, sekarang saya rasa dia lebih menjadi faktor sebab pengundi nak selesaikan masalah macam saya kata tadi, nak selesaikan masalah sekarang. So tak boleh nak tunggu lama-lama. Paling lama pun mungkin 3-4 hari. And kalau kita tengok masalah terutama di hujung dan awal tahun, masalah banjir contohnya,
wakil rakyat tak boleh tak berada di kawasan untuk bersama melihat keadaan, bantu, sampaikan, selamatkan harta benda mereka yang terkesan akibat banjir, contohnya tanah runtuh dan sebagainya. Jadi mereka nak lihat pimpinan ini, wakil rakyat ini is at the forefront, at the very front. Sebelum benda tu berlaku, almost as benda tu berlaku, dia ada di situ. Itulah yang mereka nak lihat. People expect the member of parliament or the state establishment to be a magician. Almost. To be a magician, to be a banker, Yeah. to be a healer, a doctor, Yeah. a lawyer. That's why kalau nak lihat, bila saya ditanya sebenarnya apa tugas ahli parlimen ni, saya selalu kata, kalau nak cakap mudah lah, nak senang nak cakap ni, jadi ahli parlimen ni macam jadi doktor di emergency ya. Di ER ER, emergency ward ataupun emergency room. ya. Sebab you never know kes apa yang akan masuk. Kadang-kadang kita tak tahu dia perkara kecil, kadang-kadang life threatening. So kita mesti sentiasa dalam keadaan mental dan fizikal dan keuangan bersedia untuk membantu. Kalau tak dapat nak bantu sepenuhnya, sekurang-kurangnya kita tahu okey, isu ni perlu dibawa kepada a specialist. Isu ni mesti dihantar ke hospital lain. Isu ni kita tahu kekangan dalam undang-undang, dalam keuangan dan sebagainya. Jadi kita boleh bantu setakat mana yang mampu. Harapan kita is not about orang sakit patah tangan kita bagi Panadol, no. Kan? Orang yang datang, antara masalah yang sering dibangkitkan isu rumah. Ya, yang tunggu 10 tahun, 15 tahun. Walaupun dia ada anak dah 4-5 orang tapi tak dapat rumah PPR. So itu isu yang selalu saya terima. Kedua, masalah gaji, masalah pendapatan. Ketiga, masalah kos sara hidup. Harga barang, harga makanan. Jadi perkara-perkara yang paling dekat dengan rakyat ni saya lihat, terutama untuk PRU ke-15, memberi saya bayangan bahawa ini adalah PRU periuk nasi. Isu periuk nasi adalah isu yang paling utama. PRU, periuk nasi utama. Periuk nasi untuk rakyat. Untuk kan? rakyat. Jadi perut rakyat lah kira rakyat. kan. Jadi ini yang saya lihat, rakyat nak tahu apa pandangan ahli parlimen ataupun mereka yang nak mendapatkan kontrak menjadi ahli parlimen selama 4-5 tahun. Dan mereka biasanya nak tahu performance. Kan? Are you going to be there? Are you able to serve? Tak guna kita ada ER, tapi doktor tu sekejap ada, sekejap tak ada. That's why. And kalau pesakit senantiasa ada. Sentiasa ada. The cases will never stop. Will never not come. So kadang-kadang masa saya berkhidmat 4 tahun ni, walaupun saya ada tugas rasmi pergi luar negeri sebagai ahli parlimen, tapi my phone will never stop ringing. Message akan terus datang, disampaikan bertalu-talu. So katalah bila different time zone, saya mesti bangun untuk tengok ada tak orang hantar message, ada tak orang hantar, apa isu dia. So that means sebenarnya bukan sekadar wakil rakyat, tapi pasukan tu juga mainkan peranan yang sangat penting. Hubungan saudara Fahmi dengan komuniti di Lembah Pantai pun saya tengok cukup akrab. Pengundi ataupun rakyat perlu berasa selesa dengan wakil rakyat yang mereka pilih. Ya, betul. Itu yang paling penting. Dia macam perlukan wakil rakyat yang mudah didekati, mudah menyantuni, tak ada protokol sangat. Betul. Ya, jadi orang di Kuala Lumpur biasanya dia tak suka sangat protokol. Betul. Dan kalau kita tengok fahaman tentang protokol ni ialah datang dengan outrider yang banyak, potong queue, potong line, sambutan red carpet. Jadi kadang-kadang orang dia rasa YB jalan sorang-sorang je. YB datang dengan siapa? Tak sorang je. Tak ada. So macam saya beberapa minggu yang lalu pergi ke Bernama untuk ada beberapa interview. Kemudian dia kata YB datang sorang je. Yang kumpulan satu lagi ni datang, kenapa YB datang sorang je? Buat apa nak datang ramai-ramai? Tak perlu big entourage. No need. Jadi yang penting tugas kita tu dapat dijalankan. Menarik analogi ER tu dan unik PRU kali ini, perut rakyat utama. Baik Fahmi, kita akan ke soalan yang lebih panas lagi.
Komen peribadi Saudara Fahmi tentang keputusan Saudara Tian Chua untuk bertanding sebagai calon bebas menentang calon Pakatan Harapan itu sendiri. Tidakkah ianya akan memecahkan undi dan sokongan kepada calon PH dan juga mungkin kepada Saudara Tian Chua sendiri, sekaligus akan memberikan peluang kepada pihak lawan untuk menang, takut nanti yang dikendong berciciran, yang dikejar tak dapat. Pendapat Saudara Fahmi? Dia kalau kita lihat pengalaman keadilan khususnya dan Pakatan Harapan AMNnya, rakyat terutama di Kuala Lumpur, saya lihat kemungkinan besar lebih faham naratif yang disampaikan, iaitu bukan tentang individu, bukan tentang pemimpin, bukan tentang parti, tapi ini tentang rakyat. Untuk bawa satu perubahan yang besar, kita perlukan jumlah kerusi yang banyak, sekurang-kurangnya 112 untuk membentuk kerajaan secara mutlak. Kalau pecah undi, kalau diserahkan undi kepada puak yang lain, parti-parti yang lain, bebas, calon-calon bebas yang lain, dia akan merosakkan peluang untuk mereformasi. Dan agenda itu kalau tak dapat kita laksanakan saat ini, kesan kepada ekonomi, kesan kepada masa depan negara itu mungkin akan terjejas, akan menjejaskan masa depan kita. Jadi saya lihat keputusan Tian Chua itu memang mengecewakan. Saya dah kenal dia lama dan saya pernah dalam Kongres Keadilan mempertahankan beliau, tapi kali ini saya dah tak boleh pertahankan. Tindakan seperti ini menjadi, orang kata, duri dalam daging, gunting dalam lipatan, musuh dalam selimut, api dalam sekam. Jadi tak boleh kita nak terima. Itu sebabnya saya berpandangan dan memang jelas Pakatan Harapan memang bersama dengan Prabhakaran. P. Prabhakaran, calon keadilan dan Pakatan Harapan di Batu. Bagi keadilan, kita pernah sebelum ni lihat calon yang merasakan dirinya popular boleh bertanding atas tiket lain melawan calon keadilan dan Pakatan Harapan di Don Inanam di Sabah. PRN Sabah pada September 2020 adalah PRN yang sangat bersejarah. Masa yang sama, kerusi-kerusi yang menjadi kubu keadilan, api-api, Inanam, kita kekal pegang walaupun serangan bertubi-tubi daripada pelbagai pihak, kerana yang telah dilihat oleh rakyat di kawasan itu adalah mutu persembahan dan perkhidmatan parti, bukan calon semata-mata. Samalah juga di Lembah Pantai. Kalau ditukar saya dengan orang lain, mungkin orang rata-rata masih boleh terima keadilan dan Pakatan Harapan. Mungkin mereka lihat ada saya, mungkin ada added value, contohnya lah. Tapi base itu sangat kukuh, insya-Allah. Samalah juga di Batu. Saya percaya base keadilan dan Pakatan Harapan di Batu ini sangat kukuh. Dan mereka mungkin tak terlalu mudah untuk menyerahkan undi mereka kepada Tian Chua. Bagi saya, satu undi untuk bawa kemenangan bagi Pakatan Harapan, kita perlu undi Prabhakaran di Batu. Kerana rakyat boleh berfikir satu undi untuk calon Pakatan Harapan di Batu juga, insya-Allah undian kukuh untuk menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia, insya-Allah. Semasa menjawab soalan media 2 hari lepas, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan Tian Chua akan dipecat. Tetapi sebaliknya, Saudara Rafizi berpendapat apa-apa keputusan hanya akan diambil selepas pilihan raya nanti. Ini juga sudah kali yang kedua, Saudara Fahmi, pendapat Rafizi berlawanan dengan pendirian Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas isu R. Sivarasa di Sungai Buloh. Tak, dia bukan. Dia soalan itu ditanya pada masa yang sama dan serentak. Jadi dia bukan selepas mendengar pandangan, maka wujud khilaf. Khilaf itu hanya dari segi administratif. Seringkali bila Pakatan Harapan ataupun khususnya keadilan memecat seseorang anggota ataupun mengambil tindakan, dia bergantung kepada sama ada pasukan di ibu pejabat contohnya mampu mengeluarkan surat dandan pada waktu itu. Saya ambil contoh, waktu PRN Sarawak, kita ada seorang calon yang niatnya adalah untuk bertanding di satu kerusi, tapi kerusi itu diserahkan kepada DAP. Dia tak puas hati dan dia bertanding sebagai bebas lawan calon Pakatan Harapan daripada parti DAP. Waktu itu bukan PRU, ibu pejabat dan
Pejabat Setiausaha Agung khususnya memang boleh dengan segera mengeluarkan satu arahan dan surat menyatakan keanggotaan beliau telah digantung, dan hingga ke hari ini tindakan itu masih berjalan. Sama ada semasa pilihan raya ataupun selepas, bagi saya yang paling mudah, jangan undi Tian Chua, undi Prabakaran di Batu. Ya. Tapi dari segi tindakan, sama ada sekarang ataupun kemudian, tindakan akan diambil. Dia cuma a matter of, it's an administrative matter. Ya. Jadi untuk perbetulkan, bukan Rafizi mendengar jawapan daripada Anwar Ibrahim baru dia menyatakan. Tapi pada hari yang sama, hampir saat yang sama, pada hari penamaan calon, pada ketika semua calon mula berkempen, saya sendiri ditanya pada malam itu, maka pendirian saya memang tindakan akan diambil. Sama ada sekarang ataupun kemudian. Itu is not is just an administrative matter. Jadi situasi ini juga berlaku kepada pihak lawan. Contoh seperti Datuk Seri Syahidan Kasim, Zahidi. Dan yang menariknya di Sabah, Datuk Ronald Kiani menentang kembali calon JRS mewakili Perikatan Nasional yang sepatutnya berada sebahagian daripada JRS. Jadi pandangan saudara Fahmi sendiri melihat, adakah rakyat sudah semakin bijak, adakah semata-mata memilih calon berdasarkan lambang parti, adapun mungkin berdasarkan isu-isu setempat di setengah kawasan akan memilih keutamaan lebih kepada calon? Untuk PRU ke-15 ni, bagi saya frasa yang tepat untuk kita gunakan ialah the old order is collapsing. Tiada lagi parti-parti dominan. Order lama sedang runtuh. Order lama tu, apakah order lama? Order lama yang saya maksudkan ialah mereka yang dulu merupakan warlord contohnya, masuk ke dalam PRU bukan memakai baju ataupun memakai kenderaan yang sama, platform yang sama, parti yang sama, dan mencuba nasib menilai sama ada populariti mereka lebih besar daripada parti ataupun tidak. Kalau warlord-warlord yang telah menjadi ahli parlimen 4, 5, 6 penggal kali ini berentak menggunakan platform yang berbeza, maka saya menilai keadaan ini sebagai semakin rosak dan ranap order lama, sistem lama. Dan mereka ingin bukan menungkah arus tapi mewujudkan satu order yang baru. Malangnya, bila mereka bertanding, ada yang bertanding daripada BN masuk ke PN, ada daripada PAS sekarang bertanding bawah UMNO BN. Jadi bagi saya, undi BN ke undi PN ke tetap sama. Orang-orang yang sama, dia marah sesama dia tapi dia ciluk sesama mereka. National. Jadi dia parti-parti nasional. So that's why pandangan saya, parti-parti nasional ni, barisan ke, perikatan ke, dua-dua tak boleh pakai. Sebab kong kali kong, 2 kali 5, sama aja. Masih sama. Jadi pandangan saya, undi untuk BN samalah undi untuk PN. Undi untuk PN samalah undi untuk PN. Maka undi untuk BN ataupun PN akhirnya diterjemah menjadi undi untuk Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri. Kalau rakyat Malaysia nak lihat Zahid Hamidi menjadi Perdana Menteri, undilah BN, undilah PN. Itulah realitinya. Dan baru-baru ini saudara Fahmi telah timbul pula tuduhan yang mengatakan tak mustahil untuk PH bekerjasama dengan BN selepas PRU ke-15 nanti. Itu fitnah daripada Haji Hadi, dan kita lihat selama ni yang paling menyedihkan, Haji Hadi dan ramai ustaz-ustaz dalam PAS. Mereka, kita lihat banyak mengeluarkan kata-kata yang boleh kita terjemahkan ataupun kita fahami sebagai fitnah. Terbaru ialah Razman di Perak, Pesuruhjaya PAS Perak, mengeluarkan kata-kata fitnah yang kita kena ingat track record dia sebenarnya sangat buruk. Dia pernah disaman beberapa kali dan kalah. Kalah saman fitnah. Dia fitnah Guan Eng, dia fitnah Niza, dan Mujahid Yusof pun saman dia. Kalau kamu ustaz, kalau kamu ulama, kalau kamu memperjuangkan ataupun berjuang atas landasan Islam, adakah Islam membenarkan kamu fitnah? Adakah Islam membenarkan kamu bercakap dusta, berkata dengan perkara yang tidak benar? Walhal Islam itu adalah menegakkan keadilan, dan melawan kemungkaran. Fitnah itu kemungkaran. Jadi saya tak faham macam mana parti PAS
ada pemimpin Ya. yang begitu orang kata yakin dengan fitnah. Dan dahlah pula tu dia dah kalah beberapa kali, kalah fitnah di mahkamah, bukan di warung kedai kopi ke ya di apa nama ni di pasar ke, bukan, di mahkamah. Jadi bagi saya yang saya lihat kumpulan-kumpulan dalam PAS ni, ulama-ulama ni, ustaz-ustaz ni, mereka hanya memburukkan nama Islam itu sendiri. Dan bagi saya suka untuk kita terima pemimpin yang menggunakan nama Islam, tapi tidak bercakap benar, malah melontarkan fitnah yang telah terbukti fitnah. Terbukti fitnah. Jadi mereka tidak mengamalkan tabayun, mereka mengamalkan tibayun. Tak payah tabayun dulu, tak payah semak dulu, kita tibai terus. Sepatutnya mereka yang arif dalam agama sepatutnya lead by example, ya. Insaf lah, tak insaf. Jadi dan itu bagi saya menunjukkan betapa rosaknya akhlak setelah menikmati kuasa, memegang, melihat, duduk kerusi yang empuk, kereta yang besar, kereta yang mewah. Dia seperti matlamat menghalalkan cara. Itu salah. Dan itu tidakkah mereka faham bahawa setiap yang mereka kata itu akhirnya di akhirat nanti akan dipersoal. Ya, dan kalau mereka menang dan mereka melakukan dusta, melakukan fitnah dan melakukan kerosakan, kemungkaran, itu juga akan dipersoal ya di padang mahsyar nanti. Fahmi, berbalik kepada suasana PRU ke-15 kali ini, ya, penyertaan calon-calon kerusi parlimen yang paling besar dalam sejarah 945. We celebrate democracy, sesiapa jua boleh bertanding. Tapi bagaimana dengan pengundi? Terutamanya pengundi atas pagar ni, pengundi muda 18 ke 20 yang akan pertama kali mengundi. Tidakkah ini akan memberikan mereka pening kepala? Pening kepala makan Panadol, kan? Jadi kita tak boleh, sebab perlembagaan tak melarang kita dari terlibat dalam proses demokrasi dan kita raikan. Dan kebingitan ini, kemeriahan pesta demokrasi ini bagi saya harus menjadi satu kelaziman. Isu menilai dan membuat keputusan nak pangkah siapa, nak pilih siapa, bagi saya sepatutnya menjadi sebahagian daripada kurikulum sejak dari bangku sekolah lagi. Betul. Supaya anak-anak sebelum mereka capai umur 18 tahun telah mula proses apa disebut sebagai heuristik ataupun decision making process. Dalam kita memilih antara A, B, C, D, E, apakah nilai yang kita rasakan perlu dalam pilihan-pilihan ini menepati apa yang kita mahu. Lebih dari itu, apakah yang perlu kita lakukan supaya bukan hanya diri kita tapi negara juga mendapat manfaat. Jadi bagi saya masalah paling besar ialah pendidikan civic. Masalah paling rumit ialah melestarikan dan merakyatkan proses demokrasi itu. Jangan takut membuat pilihan, tapi nak buat pilihan yang bijak itu bukan mudah. Betul. Jangan takut, tapi nak buat pilihan itu kita mesti sedikit berfikir, menelaah, menilai. Yang saya paling risau ialah politik wang. Mereka yang rasa Allah banyak sangat pilihan, jadi mana satu aku nak pilih ni. Dia berbeza. tawaran dalam manifesto contohnya berbanding RM400-500 yang disogok, yang diserahkan ke tangan pengundi untuk menukar keputusan mereka. Itu bagi saya satu perkara yang sangat mengecewakan. Dan sebenarnya bukan hanya merosakkan demokrasi, tapi merosakkan akidah pengundi juga. Itu sebabnya saya sangat kecewa dengan parti-parti yang melaungkan hidup Melayu, hidup Islam, tapi bab rasuah ni sunyi sepi. Betul. Mereka tak lihat rasuah ni merosakkan negara, dan bagi demokrasi, bagi pimpinan di peringkat tertinggi, ia bermula dengan proses pilihan raya itu sendiri. Salah pilih pemimpin ataupun sekiranya rasuah terlibat dalam proses itu,
maka rosaklah sepanjang jalan. Ini perkara yang wajib kita elak. Dan masih lagi kita akan sentuh tentang wang, ya, tentang deklarasi aset dan harta oleh calon-calon PRU pada kali ini. Sebelum ini Ahli Parlimen Ahli Parlimen Lembah Pantai Fahim Fadzil sendiri pernah menyarankan agar setiap parti politik perlu meminta calon dalam pilihan raya membuat deklarasi aset kepada ketahuan umum. Tindakan tersebut dapat membuktikan bahawa tidak ada dalam kalangan mereka terpalit dengan jenayah seperti korupsi dan penyalahgunaan wang yang boleh membawa kepada pendakwaan pihak mahkamah. Saya quote kata Saudara Fahmi sendiri, ya. Ya, betul. Kita perlu normalisasikan budaya deklarasi aset, mengisytihar harta. Sebab selama ni rakyat melihat dan merasakan bahawa orang nak jadi pemimpin, orang nak jadi wakil rakyat semata-mata nak kumpul harta, semata-mata nak menjadi kaya, semata-mata nak memberi kontrak kepada kroni, keluarga dan kelompok-kelompok tertentu. Ini tak baik, ya, ini tak baik. Persepsi ini sebenarnya menjadi satu perkara yang buruk untuk demokrasi itu sendiri, dan menimbulkan fitnah dan buruk sangka terhadap sama ada ahli-ahli politik, wakil-wakil rakyat, dan itu bagi saya tidak baik. Ya. Yang penting tentang proses deklarasi aset ni ataupun pengisytiharan harta ni ialah dia bukan sekali sebenarnya. Dia sepatutnya bersiri. Bila kita masuk, bila kita keluar, dan kalau boleh di tengah-tengah juga. Ya, betul. Konsisten, ya. Konsisten. Jadi, dan dia tak boleh kepada satu badan yang tertutup macam MECC. Dia wajib kepada rakyat sebab bukan MECC yang mengundi, tapi rakyat yang memilih. Secara terbuka, transparent. Ya, biar terbuka. Saya tak ada, I have nothing to hide. I have nothing to hide. Jadi semua orang boleh tengok. Malah 2018 nilai aset saya lebih kurang 1 juta. Pada 2022 jumlah aset saya, aset bersih, bernilai 1.2 juta. Jadi orang boleh tahu dan yakin secara hakiki, ya, bahawa saya tak pernah ambil dan salah guna duit rakyat, aset rakyat. Tak pernah. Ya. Saya rasa kasut ni, saya dah pakai kasut ni, dia dah sampai dah lusuh lah bawah dia. Jam pun masih jam Casio, tak ada hal, kan. Jadi sebagai rakyat, saya pun lebih suka mengundi calon PRU yang memang dah kaya sebelum beliau menjadi ahli politik ataupun menteri. Dia bukan selepas. Ya, dia lebih baik kita tahu bahawa calon ni kalau dia kaya, dari mana datang duit dia. Ya, betul. Kita tak nak jolo menjadi wakil rakyat. Ya, betul. Kita tak nak orang yang bersalah terlibat dalam pengubahan wang haram. Untuk merosakkan demokrasi negara kita. Kalau masuk puak-puak seperti itu, kalau yang menang tu adalah orang yang bagi saya menang atas tiket rasuah, itu bagi saya rosak. Rosak demokrasi, rosak kepimpinan negara. Kita tidak inginkan kleptokrat menjadi sebahagian daripada pimpinan kerajaan, ya. Sudah semestinya. Saudara Fahmi, saya juga tertarik dengan salah satu janji Pagelaran Harapan kali ini untuk meletakkan golongan ataupun tokoh profesional untuk mengetuai GLC. Komen Saudara Fahmi. Dia sebelum 2018 saya terlibat dalam proses pembikinan manifesto untuk Pakatan Harapan, dan waktu itu yang kita lihat manifesto tu menekankan pencapaian GLC yang kurang memuaskan pada waktu itu. Oleh itu, untuk memastikan ia diuruskan secara profesional, kita perlukan golongan profesional yang berpengalaman, sama ada dari pihak swasta ataupun kita tarik daripada luar negara. Rakyat Malaysia yang dah lama berkhidmat di luar negara, yang ada banyak pengalaman, balik ke Malaysia, do national service, bantu GLC kita untuk kembali dengan satu tenaga yang lebih kukuh, lebih kuat, pentadbiran yang lebih terurus, mengelak daripada masalah-masalah yang berlaku sebelum ini yang mengakibatkan the internal rate of return bagi kebanyakan GLC berlega di sekitar 0.8% ke 1%. Very low, very low. Maksudnya is not profitable. Dan kalau kerajaan terus berpegang pada prinsip bahawa terdapat sektor-sektor tertentu yang memerlukan GLC, maka
GLC ini wajib ditadbir oleh orang yang kompeten, yang merupakan ahli yang mampu mengemudi organisasi tersebut tanpa urusan keterlibatan pihak politik. Sebab kalau GLC diurus dengan baik, kesan positifnya bukan hanya kepada rakyat tapi juga kepada kerajaan. Ya, betul. Mentadbir dengan baik bermaksud juga menyerahkan tugas kepada mereka yang menjadi ahli, yang pakar. Ya. Bukan serah kepada kaum kerabat, kepada anak pinak, kepada kroni dan sebagainya. Itu tak membantu. Ya. Bank Negara mengakui setiap tahun IMF memberi jangkaan 40 ke 60 bilion ringgit duit Malaysia, duit rakyat Malaysia yang orang kata dibazirkan ataupun hilang akibat ketirisan. 40 ke 60 bilion setiap tahun. Kalau GLC diurus dengan baik, saya percaya banyak daripada jumlah itu tidak akan terhilang sebegitu rupa. Dan sekiranya kita amalkan apa orang kata amalan-amalan tender terbuka yang lebih baik. Ya, jadi mereka yang layak, yang berpengalaman, yang patut melakukan kerja-kerja itu, maka mereka lah yang akan dapat kontrak dan kita akan dapat jimatkan wang rakyat. Saya tertarik dengan satu kenyataan seorang warlord UMNO yang bercakap pada saya bahawa zaman Pakatan Harapan walaupun 22 bulan, tapi itu adalah 22 bulan yang paling nikmat untuk businessman UMNO. Sebab bagi beliau zaman itu 22 bulan rasuah sangat sikit. Dia kata penjawat awam tak berani nak ambil rasuah, rasuah sangat sikit dan sangat mudah untuk dia melakukan menjalankan bisnes. Untuk seorang warlord UMNO mengaku bukan sekali, dua kali kepada saya, itu bagi saya menunjukkan menjadi bukti bahawa pentadbiran Pakatan Harapan benar-benar mampu melawan rasuah. Dan itu bagi saya adalah satu kejayaan yang puak UMNO dan PN pun tak berani nak sentuh. Tak boleh nak sentuh. Tak boleh dinafikan. Tak boleh dinafikan sebab bukan hanya anekdot, cerita-cerita seperti ini yang disampaikan, tapi di luar sana badan-badan antarabangsa, indeks persepsi rasuah terhadap Malaysia juga menunjukkan zaman Pakatan Harapan mentadbir memang rasuah berkurangan. Jadi bagi saya GLC mesti ditadbir dengan baik. Kontrak-kontrak kerajaan mesti diberi kepada mereka yang layak, bukan kepada yang ada kabel. Dan undang-undang mesti benar-benar adil kepada semua. Jadi kalau kita dapat tiga asas ini, bagi saya bukan hanya ia akan mengembalikan keyakinan pelabur kepada Malaysia, tapi mampu mengurangkan ketirisan dan kerosakan yang berlaku akibat kecurian wang ini dan memacu Malaysia jauh ke depan, insya-Allah. Sekarang ni saya pasti ramai yang akan tertanya-tanya siapakah warlord UMNO tersebut. Saya rasa Saudara Fahmi pun dah banyak menerima soalan. Kembali kepada isu setempat, apa lagi yang Saudara Fahmi akan lakukan untuk menambah baikkan kualiti kehidupan di lembah pantai disebabkan demografiknya yang unik, agak seimbang dari segi jumlah golongan T, M dan juga B. Dia sebelum berlaku langkah Sheraton dan MCO PKP waktu pandemik, kita mula merangka beberapa program yang sebenarnya apa yang kita sebut sebagai sustainable social mobility. Mobility sosial yang mampan untuk pastikan keluarga-keluarga dari B40, kelompok B40 dapat kita keluarkan dari kumpulan itu secara mampan dan lestari, secara holistik, secara keseluruhan, sustainably. Apa maksud sustainable? Macam keluarga yang saya sebut di awal tadi. Dia bukan sekadar pindah dari rumah flat dengan masalah-masalah yang berlaku di situ ke rumah PPR, tapi dibiarkan begitu saja. Tak. Dia mesti bantuan yang menyeluruh dengan semua agensi-agensi yang berkaitan untuk kita bantu sepenuhnya. Tambahan, saya lihat dari segi fizikal, isu-isu tentang pembangunan, isu-isu tentang pengangkutan jalan, trafik yang sesak, masalah kereta di flat-flat yang dah lama tak dialihkan, dah jadi usang, masalah hak milik strata, masalah perumahan, masalah gaji dan pendapatan.
Semua perkara-perkara ini saya telah mula untuk cari jalan penyelesaian, tapi tergendala akibat langkah Sheraton dan peralihan kerajaan. Tapi mampu kita lakukan terutama dalam setahun ataupun 13 bulan yang lalu, 13 setengah bulan yang lalu, sebab perjanjian MOU antara kerajaan dan Pakatan Harapan. Jadi saya harap sekiranya kita dapat bentuk kerajaan yang baru nanti, menjadi blok paling besar ataupun menjadi kerajaan sepenuhnya, isu-isu yang kita mula untuk teliti dan selesaikan dapat kita sampai ke penghujungnya dan betul-betul dapat kita selesaikan. Itu adalah harapan saya. Kata-kata akhir anda dan janji anda pada pengundi di Parlimen Lembah Pantai. Saya janji tak lari. Saya janji tak lompat. Saya janji saya takkan sakau. Saya janji saya tak rasuah. Saya janji untuk sentiasa bersama warga Lembah Pantai untuk membangunkan Lembah Pantai dengan cara yang mampan, sustainably. Dan saya janji untuk jadi suara warga Lembah Pantai, tidak kira golongan apa, agama apa, parti apa, kaum apa, kumpulan apa. Kalau ada masalah di Lembah Pantai, saya berhasrat untuk berusaha menyelesaikannya, insya-Allah. Insya-Allah. Ingat, vote for Pakatan Harapan for people's happiness. Unilah, ya, vote for people's happiness. PH. Di Lembah Pantai, calon nombor 3. Terima kasih. Fantastic, Fahmi. Brilliant as always. Thank you.